Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. Assalamualaikum kepada korang semua. Welcome back to my channel. Dah lama juga tak buat video kerana masa dan keadaan tidak mengizinkan. Tapi kali ini, malam ini, saya nak kongsi cerita dengan korang semua. Satu cerita yang bertajuk Wanita Misteri. Dan beginilah cerita dia bermula. Tidak dinafikan kewujudan makhluk halus iaitu bangsa jin sudah dinyatakan di dalam Al-Quran. Malah cerita-cerita seram seperti kewujudan pocong, kuntilanak, langsui, toyol dan pelbagai lagi sudah banyak diceritakan. Ada seorang doktor ni, nama dia Kamarul Arifin, berkongsi pengalaman seram dilaluinya semasa bertugas di sebuah hospital. Memang seramlah kalau hadap perkara ni. Baca perkongsiannya di Facebook miliknya Kamarul. Hello, boleh bercakap dengan Dr. Kamarul? Soal pemanggil di hujung talian. Aduh, baru nak lelapkan mata, dah ada orang cari. Aku telan Alio untuk basahkan tekak dan berkata, "Ya, saya bercakap. Saya dari bilik keselamatan. Doktor on call kan malam ni?" soalnya. Berkerut dahi aku, memandangkan aku sedang on call. Aku sangka panggilan itu daripada ward untuk beritahu keadaan pesakit. Ada apa pula pengawal keselamatan ni telefon malam-malam ni? Ada pesakit lari daripada ward ke? Ya, saya yang on call. Ada apa ya? Bilik keselamatan telefon. Tadi doktor orang yang terakhir kan? Dalam pejabat di jabatan rehab ke? Soalnya lagi. Saya orang yang terakhir. Kenapa Saya lupa kunci pejabat ke? Kataku. Tak, tadi lepas doktor serah kunci pejabat di bilik keselamatan pukul 10 malam tadi, kami ada terima satu panggilan daripada seorang perempuan. Dia kata dia terkunci dalam jabatan rehab. Hah? Ya ke? Saya orang yang terakhir tadi. Saya ada cek juga pejabat sebelum saya kunci pintu jabatan tadi. Tak ada orang lain pun rasanya. Oh, memang ada cek memang SOP kami untuk cek siapa yang terkunci di dalam ya? Soal aku curiga. Ada juga timbul rasa bersalah kerana terkunci rakan sekerja di pejabat malam-malam begini. Itulah masalahnya. Saya pergi sana, buka pintu utama, tapi tak jumpa siapa-siapa di dalam. Pintu-pintu bilik dalam pejabat tu saya tak boleh nak buka sebab saya tak ada kuncinya. Alamak, kunci tu ada di pejabat tapi disimpan dalam peti kunci yang berada dalam bilik Puan Nora, ketua unit jurupulih cara kerja. Susah juga nak beritahu pengawal keselamatan ni di mana letaknya kunci-kunci tu. Tak apa, macam ni saya datang sana. Kita sama pergi cek cadangku pada pengawal itu. Okey. Aku terus bangkit dari katil dan bekerja ke bilik keselamatan yang terletak di lobi utama hospital. Dalam perjalanan itu, aku periksa grup WhatsApp tempat kerja. Manalah tahu orang yang terperangkap tu ada mesej apa-apa di grup. Mesej terakhir pula dihantar oleh ketua jabatan kami jam 10.30 malam gitu. Mesej tu berbunyi, "Breakfast will be provided tomorrow." Selepas itu tiada apa-apa mesej lagi. Saya Dr. Kamarul. Jom kita pergi periksa jabatan rehab, ujar aku di tertingkap di bilik keselamatan sebaik sahaja tiba di sana. Dalam bilik tu ada 2 orang pengawal keselamatan. Seorang lelaki dan seorang perempuan. "Okey, jom," sahut si pengawal keselamatan lelaki tu.
Kami pun pergilah pejabat jabatan rehabilitasi dan buka pintu utama jabatan. Kemudian pintu unit rehabilitasi. Kemudian pintu bilik Puan Nora dan barulah boleh ambil gugusan kunci dalam peti kunci dalam bilik itu. Ketika kami nak keluar daripada bilik Puan Nora, walkie-talkie dipegang pengawal keselamatan itu berkeriut dan kemudian terdengar suara pengawal wanita yang berada di bilik keselamatan itu bersuara. Perempuan tadi tu telefon lagi. Dia kata dia dengar suara korang. Tanya dia kat mana? Balas pengawal lelaki tu. 10 saat berlalu sebelum walkie-talkie tu kembali berbunyi dan disusuli jawapan. Dia kata dengar suara korang macam kat bilik sebelah bilik dia. Bilik pejabat sebelah bilik Puan Nora. Itu adalah bilik Encik Mus, ketua unit jurupulih fisioterapi. Dia jarang guna bilik berkenaan kerana dia lebih selesa gunakan bilik berhampiran dengan gimnasium di unit fisioterapi. Sejujurnya, 3 tahun aku bertugas di jabatan rehabilitasi ini. Aku hanya pernah lihat Encik Mus masuk dalam bilik tu sekali sahaja. Aku buka kunci bilik tu dan keluarnya daun pintu luas-luas dan bersedia untuk minta maaf kepada insan yang terperangkap dalam bilik itu kerana kecuaian aku. Tak ada siapa pun. Aku petik suis lampu, cahaya menerangi bilik itu. Mata aku melilau ke segenap penjuru bilik. Memang tak ada siapa. Aku toleh pada pengawal di sebelah aku. Dia pun toleh kepada aku. Aku dah mula rasa lain macam. Tapi kami masuk juga untuk periksa lebih lanjut. Bila kami dekati meja, aku baru perasan bahawa ganggang telefon tidak terletak pada perumahnya dan hanya terjuntai ke bawah meja. Hati aku ni tak sedap. Takkan orang tu duduk bawah meja kan? Tapi aku dan pengawal tu nekat untuk periksa juga. Masa aku jengah tu, tiba-tiba walkie-talkie bersuara. Shh. Okey dah, perempuan tu kata dia dah nampak korang. Bulu rumah aku terus meremang. Dari lengan sampai ke pundak. Kemudian ke tengkuk. Weh, bawah meja tu tak ada siapa. Ganggang tu tergantung je. Siapa yang sedang bercakap dengan pengawal di bilik keselamatan itu? Macam lipas kodong aku dan pengawal keselamatan yang bersama aku tu lari keluar dari pejabat jabatan. Lintang pukang lari macam tak cukup tanah. Aku sampai dulu di bilik keselamatan. Pengawal lelaki tadi tercungap-cungap menyusul aku daripada belakang. Habis terkeluar baju dia. Ada beberapa orang-orang awam di lobi pandang kami berdua semacam, "Weh, kenapa korang lari-lari macam kena kejar hantu ni?" tanya pengawal perempuan dalam bilik keselamatan. Kami pun beritahulah apa yang berlaku. Pucat muka dia bila dengar cerita kami. Dia pula lebih takut daripada kami. Dia siap tepuk-tepuk mulut dia. Mungkin memarahi dirinya kerana bermulut celupah. "Kita kena patah balik," kata pengawal lelaki tadi. "Patah balik? Biar betul," ujar aku. "Yelah, kita tak kunci balik pejabat tu. Mampu saya kalau esok ada apa-apa hilang." "Betul juga. Aku pun mati kalau macam tu sebab aku yang on call. Lampu pun tak tutup, pintu pun tak kunci. Aku yang patut bertanggungjawab kunci pejabat hari ni." Bila dah tenang sikit, pengawal lelaki tu panggil 2 orang lagi pengawal untuk ke bilik keselamatan. Jadi, kami berempat pergi semula ke jabatan rehabilitasi tu. Sampai sana je kami periksa semula semua. Tak ada benda pun hilang. Tak ada benda pelik kecuali ganggang telefon tadi dah diletakkan semula ke perumahannya. Aduh, merinding sekali lagi. Kemudian kami cepat-cepat tutup lampu, kunci semua pintu dan lekas-lekas beredar. Kau tak akan pernah nampak seorang doktor dan 3 pengawal keselamatan berjalan rapat-rapat macam mana kami berjalan macam tu. Selepas tu, aku dan pengawal-pengawal berborak berkenaan peristiwa itu di dalam bilik keselamatan. Tiba-tiba telefon berdering. Kami memandang sesama sendiri. Masing-masing tak nak angkat. Namun, akhirnya salah seorang pengawal jawab panggilan itu. "Hello, bilik keselamatan. Boleh saya bantu?" "Terima kasih," dan disusuli derai tawa dan hilai sebelum talian diputuskan. Terus kami berhenti bercerita. Entah apa yang kami dah lepaskan dari bilik itu, maknanya kini ia dah bebas. Okey, itu cerita wanita misteri. So, next cerita saya nak belanja dengan korang lagi satu cerita. Dan cerita dia bermula begini. Assalamualaikum. Nak dijadikan cerita?
lepas aku tingkatan 5, aku dapat tawaran belajar di matrikulasi Melaka. So dari dulu lagi aku memang kuat sakit kepala macam kena migraine. Sampai nak buka mata pun sakit. Ada satu tahap macam nak hantuk je kepala kat dinding. And badan aku ni memang sentiasa rasa sejuk sampai berair-air tangan. Sampaikan bila nak salam kawan kena lap tangan dulu. Kalau tak mesti ada yang tegur aku, baru keluar tandas ke sebab tangan aku ni memang sejuk dan berair. Tak kisahlah malam ke siang sama je. Kadang-kadang tengah hari pun aku boleh sejuk sampai berselimut. Bila mengadu dekat parents, diorang just kata, alah benda biasa, Kak Cik kuat peluh lah tu. Lama dah aku biarkan aja rasa sejuk ni. Bila habis tingkatan 5, aku dapat tawaran belajar di KIM. Disebabkan ni first time belajar di asrama and jauh daripada mak abah. Mak decide nak panggil pakcik ni pandai obatkan orang. So malam tu pakcik tu datang, duduk dekat ruang tamu. Masa tu aku dekat dapur sediakan air kuih, biskut bagai. Serius jantung aku dudap-dudap je bila pakcik tu datang. Rasa takut nak tengok muka dia. Tak tahu kenapa, padahal aku kenal je pakcik tu. Tapi malam tu aku rasa takut sangat. So mak panggil aku, suruh duduk depan pakcik tu. Aku pun duduk dan dia tanya, rasa takut tak? Aku just anggukkan kepala je. Dia pun mulalah tanya macam-macam soalan dekat mak. Kenapa dengan aku sampai mak panggil pakcik tu obatkan aku? So lepas mak dah explain semua, yang aku ni sentiasa dengar orang bisik-bisik, sakit kepala setiap kali lepas asar sampai maghrib. Badan sentiasa sejuk. Pakcik tu pun terus angguk, maybe dia dah faham semuanya. Dia minta izin dekat abah untuk salam tangan aku. Salam beralaskan kain lah. Aku pun salam and dia mulakan selawat bacaan Al-Quran. Dan dia macam nak scan badan aku. Tiba-tiba dia stop. Dia tanya abah, keluarga ni ada yang ambil saka ke? Abah kata tak tahu. Tapi arwah atuk aku dulu tukang ubat orang juga. Dia ada belahan buaya putih, so memang punca dia dari air. Atuk pun ada orang dia sendiri yang dipanggil orang air. Patutlah budak ni benda tu pilih dia. Sebab tu badan dia sejuk berair. Sebab memang yang duduk dekat dia ni orang air, belahan arwah atuknya dulu. So dia mulalah cara berubat untuk keluarkan benda ni dari badan aku. Dia salam dan beri salam. Assalamualaikum kat aku. Macam-macam lah dia sebut. Baca surah tu lah. Ini ada part ni je aku ingat. Sambil dia salam, dia cakap, lepas ni kau tak boleh tumpang dalam badan budak ni. Dia bukan tuan kau. Dia pun tak nak terima kau. Keluarlah daripada badan budak ni. Dan lepas ni kau tak ada hak atas badan dia. Aku sedar apa yang dia cakap. Aku sedar apa yang dia baca. Tapi sepanjang dia ubatkan aku, memang aku tak boleh nak buka mata. Mata aku macam dikawal orang lain. Tiba-tiba air mata aku keluar. Menangis-nangis, sedih sangat aku. Pun tak tahu sebab apa. Rasa macam kau kena tinggal dengan orang yang kau sayang. Badan aku rasa sejuk gila sampai aku bergigil-gigil. Pakcik tu masih teruskan. Sampailah dia tarik benda tu keluar. Lepas tu baru aku boleh buka mata. Aku dapat rasa air mata aku keluar. Pipi aku basah dengan air mata. Tapi tak tahu kenapa. Dia suruh aku minum air dan berselawat. Dan pakcik tu tanya aku, kenapa kau nangis tadi? Aku jawablah, entahlah pakcik, saya pun tak tahu kenapa saya nangis. Dia jawab, tu bukan kau nangis, tapi benda tu. Dia sedih nak keluar tinggalkan kau. Sebab lama dah benda tu duduk dengan kau. Kira selama ni memang ada yang jadi peneman aku. Malam tu aku nak tidur. Aku rasa sunyi sangat. Ada rasa kurang dalam hidup aku. Ada something yang pergi. Maybe benda tu dah lama temankan aku. Sebab tu aku rasa ada yang pergi dalam hidup aku. Malam tu aku tidur tanpa sebarang bisikan pelik-pelik. So aku rasa time ni aku memang bebas dari gangguan bisik-bisik yang sentiasa ganggu aku. Aku cakap maybe sebab aku pun tak yakin benda tu betul-betul tinggalkan aku. Bila dah berubat, aku yakin yang aku akan rasa selamat bila jauh dengan mak abah nanti di KIM. Tapi yang aku risau ni, ada je gangguan lain yang aku kena time belajar di KIM. So saya akhiri cerita malam ini. Semoga kita dapat berjumpa insya-Allah di video yang lain. Jangan lupa untuk like, share, subscribe
Terima kasih kerana korang sentiasa support saya. Jaga diri semua dan selamat malam. Assalamualaikum. Bye.